Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Hari ini kita nak belajar sedikit macam mana nak jadi pembaca berita dengan pembaca berita yang baru tak baru dekat TV9, pembaca berita di TV9. Betul. Ini dia pun dah kata macam pernah menonton kita punya saluran YouTube, macam alamak kan, kita pun nak belajar daripada dia. Orang kata saling belajar kan, Betul, kongsi. Sebab saya dulu katanya bercita-cita nak jadi pembaca berita tapi dengan tak ada personality kan. So macam mana permulaan ni nak rasa kita macam bila dah ambil lepas sekolah menengah kan, terdetik macam aku ni boleh jadi pembaca berita. Okey. Macam mana tu? Boleh cerita sedikit ketika terasa macam aku ni ada bakat jadi pembaca berita tu. Okey, bagi saya apa-apa sebelum bakat tu dulu kan. First thing first, kita kena ada passion tu. Minat tu paling penting. First memang minat. Kedua bakat lah. Yang tak ada bakat boleh, tapi kita boleh, benda tu boleh asah. Kata pepatah orang lama dekat belakang pagang ni, asah-asah pun jadi tajam juga. Jadi pendapat saya, pertama yang paling penting adalah minat tu, passion. Yang kedua bakat, yang ketiga kesungguhan. Tiga benda tu paling penting lah. Penting sekali dekat situ, passion lah. Betul, passion. Kita berborak sekarang ni dengan pembaca berita dekat TV9, nama dia Ahmad Bar. Mungkin nak perkenalkan lebih lagi kan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi Ahmad Bar boleh ceritakan sedikit lah latar belakang kan. Okey, saya nama penuh saya Ahmad Bar bin Zainal Abidin. Saya berusia 28 tahun. Tinggal dan berasal dari Sedang, Selangor. Dan sudah berkhidmat di Buluti TV9 selama 5 tahun lah setakat ini. Dah 5 tahun. Dah ada pengalaman. Orang kata 5 tahun tu banyak mematangkan awak kan. So permulaan dia mungkin ceritakan detik-detik macam first time masuk panggil apa ya, kalau dekat radio konti. Ni bilik berstudio lah. First time. Nervous tentu dah ada kan. Betul. Okay, pengalaman. Pendapat saya, sejauh mana pun kita punya tahap professionality tu, profesional kita 2 minit pertama mesti nervous, tu confirm. 2 minit pertama? 2 minit pertama, walaupun kita setakat lah. Lepas 2 minit pertama tu dah okey? Betul. Lepas 2 minit tu, kita dah relax dah. Tapi nak dapatkan ketenangan tu, dia makan masa. Betul memakan experience kita. Betul. Okey, untuk yang penonton-penonton kita ni mungkin ada tertanya-tanya macam mana nak mungkin dekat industri kita ni sangat kecil kan, macam tak ada lagi kursus pembaca berita, tak ada. Dia ada macam umum kalau kita ada kursus untuk jadi MC kan, jadi penyampai apa semua tu ada, tapi mungkin dekat universiti belum ada lagi kan. Kat arah itu. So at least kena ambil maskom lah. Okey, bagi Ahmad Bar mungkin nak bagi tips ataupun haluan jalan untuk kita nak jadi pembaca berita ni, nak kena ada ilmu apa? Ilmu apa susah soalan tapi bagus soalan sebenarnya. Ilmu apa yang kita kena adalah, pendapat saya adalah ilmu, orang kata ni saya punya pandangan sajalah. Pandangan saya, ada orang kata nak on air ni di muka TV ni perlu sebersebihnya elok, daripada wajahnya, daripada penampilannya, dari segi suaranya, dari intonation penyampai beritanya. Dan bagi saya ilmu paling penting sekarang ni adalah yang macam sikit tadi awal-awal tadi, 3 benda tu, passion, bakat dan juga kesungguhan. Dan satu lagi adalah kita punya, orang kata, niat kita. Niat kita sebelum menyampaikan berita itu. Ada orang nak jadi penyampai berita, dia memikirkan tentang populariti ataupun famous kan. Tapi yang paling penting adalah niat kita, yang paling penting adalah amanah kita tu untuk menyampaikan berita yang tepat, yang padat, yang orang kata yang seimbang, dan juga yang paling penting benda tu kena jelas berita ni. Tak ada yang setengah orang faham macam pembaca berita ni nak kena ada personality. Betul tak? Betul. Selain passion yang you cakap tadi, ilmu kena ada, suara pun ada, tapi personality macam rupa paras tu kena ada. Ada tak macam kita ni sebagai manusia lah, ada macam rasa rendah diri pada yang nak jadi pembaca berita, tapi ada rasa rendah diri tentang personality. So macam mana? Okey, saya faham sebab saya dah lalui ni sebelum ni. Sebab dulu sebelum saya mula menyampaikan berita, berat saya 100 lebih. 100 lebih. Tapi pada waktu saya start audition, mereka minta saya untuk macam kurangkan berat badan anda, sebab nanti dalam on air, selalunya kalau on air ni berat badan kita ni akan 3 kali ganda. 3 kali ganda? 3 kali ganda. Nampak kita lagi besar dalam TV. Maksudnya kalau saya dalam 76 kg,
Kali 3? Kali bukan, kita tambah 3 pound. Tambah 3 pound. Tambah lebih macam tu. So nampak macam kita lebih macam berisi macam tu. Okey, tapi maaf. Itu adalah antara cabaran saya dulu. Tapi kemudian hari boleh baca soalan tadi? Maksud yang tak ada personality tapi nak jadi penyampai berita. Okey, faham. Mungkin dia rasa rendah diri, muka aku macam ni tak layak untuk jadi penyampai berita. Tapi suara tu ada, tapi minat tu ada, passion tu ada kan. Betul. Bagi pendapat saya, kalau macam misalnya kita tidak berpeluang untuk bersinar di kaca TV, suara kita tu kita boleh carikan ke tempat lain. Radio misalnya? Radio, betul. Radio, podcast dan sebagainya. Sekarang ni macam-macam kata medium yang kita boleh cuba. Sebab suara ni adalah pemberian yang lebih, saya rasa lebih berharga berbanding wajah ni. Sebab wajah bagi saya adalah sekadar bonus. Sebab nak cari suara yang betul-betul sedap, nak cari orang yang betul-betul berbakat dalam bidang ni sangat susah. Untuk muka cantik senang dapat, betul. Tapi kalau nak kata paras rupa ataupun lebih kepada berat badan, ada je yang saya tengok yang diterima ramai, yang elok lah. Maksudnya walaupun dia berbadan besar, tapi dalam TV ada je macam di channel-channel lain saya nampak ada figure macam tu kan. Kalau sebelum ni mungkin Mahathir Lokman, Suhaimi Sulaiman pun berwajah macam tu kan. Saya pun macam tu jugalah sebenarnya. Sebab saya rasa macam antara ramai pembaca berita dekat Media Prima ni, saya macam paling cabi sikit lah. Tapi bagi saya, kedepankan bakat anda tu dulu. Sebab bagi saya bakat tu adalah yang paling penting. Orang tak menilai daripada rupa paras juga. Betul. Tapi presentation. Betul. Bentuk badan ataupun saiz badan nanti kita boleh kurangkan, kita boleh betulkan dengan mudah lah. Maksudnya diet dan seimbang dan sebagainya. Tapi untuk bakat ni, untuk cari bakat tu nak asah betul-betul, makan masa. Okey, ni antara momen-momen yang awkward, bukan awkward lah, macam biarlah kita tak tahu lah, tak expect benda yang akan berlaku. Mungkin kita sendawa, ada lalat, terbatuk, pernah tak macam saya tersedak 5 tahun mesti tak confirm pernah kan. Pernah, saya pernah tersedak sewaktu, tapi tersedak dengan baca, maksudnya kita tak boleh bernafas lepas buka puasa masa tu. Saya makan jamal lah sikit kan sebelum on air. Jadinya kita on air pukul 7 sampai 8, 7.50 kan. So macam masa waktu azan saya jamal sikit ke rumah. Jadi ke rumah kadang-kadang macam ada kering sikit kan. So jadinya waktu tu apa yang penting, saya memang tanam diri saya tenang, relax dulu, ambil nafas, teruskan. Apa yang saya takut apa tahu, kadang-kadang kita tersedak satu hal tapi macam kita tak boleh, kita perlukan air, you know. Macam mana nak ni kan. Okay, faham. Tapi macam mana nak handle situation macam tu? Okay, situation tu selalunya kalau saya pun sebagai penerbit juga di Bulletin TV9. Jadi ni kalau saya perhatikan saya punya penyampai berita tu dah tak boleh nak kontrol dah, saya akan pass kepada yang partner. Sebab kami ada dua penyampai berita, backup. Ataupun kalau tak mampu untuk betulkan keadaan tu, kita masuk through VT ataupun kita tu pergi break macam tu. Benda tu kena cepat lah. Kita punya ni kena pantas sense kita tu. Yalah, kadang-kadang terbatuk, terbesin, itu normal Tapi benda tu yang kata macam orang kerat-kerat, ada pernah personality TV yang ada dekat YouTube, dia buat kompilasi tau. Kompilasi terbesin. Okey, ini kita berada dekat Wang Utama ni dengan mungkin ramai yang tertanya-tanya sebab korang boleh nampak lah kita punya footage dia terbang hari ni nak jadi pelakon Mission Impossible lah ini. So okey, ni minat ke atau dipaksa ni? Okey. Mari borak sini habis sini. Ni paksa ke ataupun minat? Okey. Tak, saya suka cabaran, suka benda adventure, benda baru. Jadi bila produksi branding TV9 kata okey awak kena travel lab ni. Saya mula beli gementar tadi sebelum saya terbang tu, tapi dah terbang saya nak terbang lagi. Itu yang saya kata. Bukan paksa. Apa rasa dia bila adakah betul orang kata benda ni macam kita terbang daripada kapal terbang? Betul ke? Dia punya sebab dia simulation saja kan. Jadi bagi saya macam inilah mungkinlah kalau kita terjun daripada kapal terbang. Betul. Inilah keadaannya sebenarnya. Dia punya angin kuat tu kan. Saya ni yang badan besar boleh terbang ke atas, macam tu. So macam okey, best lah benda ni. Kena cuba. Okey, 5 tahun bersama dengan TV9. Apa yang Ahmad Bar belajar? Benda yang mungkin pengalaman nak share kepada penonton-penonton. Sebenarnya pembaca berita ni bukan setakat kita nak menyampaikan berita, tapi lebih daripada itu. Betul. Pendapat saya, yang saya belajar dua benda lah. Yang pertama, keluarga. TV9 ni sifatnya
orang dalam kaki tangan Najib sebenarnya sangat orang kata akrab lah. Kerja berpasukan. Kerja berpasukan sangat akrab. Keakraban tu saya rasa tak dapat kat mana. Itu pertama. Yang kedua, sepanjang saya berkhidmat dekat TV9 ni, dalam penyampaian berita lah terutamanya, jangan takut untuk jadi diri sendiri. Just be yourself. That's it. Just be yourself. Benda tu lagi nampak kita berkarisma di kaca TV berbanding kita buat benda tu. Okey, kalau Budi tanya, siapakah idola Ahmad Bar dalam dunia penyiaran? Okay, saya dua. Seorang Mahdi Lokman lah. Mahdi Lokman itu memang saya punya idol. Kalau yang seorang lagi, Suhaimi Sulaiman. So, penyampai berita ni dia ada satu orang kata apa nak kena ada satu trademark. Okey. Trademark Ahmad Bar kalau dekat dia. Dekat okey 39 okey tu saya susah nak cari trademark saya sebab saya punya trademark adalah saya punya suara lah sendiri. Suara sendiri. Okay. Kalau boleh kalau boleh kasih contoh. Okey. Okey baiklah. Okey. Buletin TV 9 jam 7 malam bersama saya Ahmad Bazanal Abidin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita terus ke laporan hari ini. Gitu. Okeylah. Bagi saya macam untuk kontrol suara tu bagi cabaran untuk saya lah. Orang kata kalau suara bass kuat sangat macam saya pun tak sesuai kan? Tak juga. Ada depends on bergantung juga kepada kita punya lenggok pula menyampaikan berita tu. Kadang-kadang kalau orang suaranya kasar tapi bila penyampai berita tak ada dia punya up and down tu, tak ada intonation yang cantik pun tak boleh juga. Okey Ahmad, kita nak tanya pengacara dulu dan pengacara ataupun penyampai berita dulu dan sekarang banyak bezanya. Kalau kita nampak lihat kan, orang zaman sekarang pun masih lagi orang kata mengidolakan nama dia, orang masih lagi disebut-sebut sampai sekarang. Tapi berbeza dengan sekarang, orang tak macam, bukan tak pandang, maksudnya bukan apa cakap, bukan benda yang rare, macam biasa je. Mungkin Ahmad Bar nak komen tentang penyampai berita dulu-dulu. Okey, saya rasa benda ni ada dua sebab utama lah. Yang pertama, orang sekarang ni dah jarang tengok TV. Lebih kepada media masa di YouTube dan sebagainya. Beza dengan dulu. Dulu orang selalu tengok berita betul. TV3, TV9. Dan dulu kalau macam orang dulu, dia punya source of news hanya di TV. Dan sebelum tu di surat khabar lah, kemudian di TV untuk mendapatkan berita yang lebih jelas, berita yang bersifat visual dan sebagainya. Sekarang ni mungkin pendapat saya ramai orang tak menonton TV lebih kerap berbanding dengan dulu. Itu yang pertama lah. Yang kedua, pendapat saya adalah penyampaian penyampai berita yang dahulu dia saya cakap ada lebih dia kurang ekspresi. Dia walaupun kurang ekspresi, tapi disebabkan oleh penyampaian berita tu pernah dengan editorial yang mantap begitu. Saya tak kata sekarang ini tak mantap, cuma sekarang kita lebih macam lebih memberikan ekspresi muka dan sebagainya. Tapi dia tidak membantu kalau misalnya kurangnya orang melihat menonton televisyen itu sendiri. Sekarang dengan dulu sama je sebenarnya. Cuma bagi pendapat saya, dari segi itulah orang jarang tengok TV sekarang ni. Ataupun mungkin masyarakat kita tak gembar-gemburkan dengan kontroversi tentang penyampai berita ni. Penyampai berita tak ada yang masuk TV. Mungkin ke arah itu, mungkin orang tak kenal kan. Mungkin jugalah kot. Mungkin nanti mungkin ada influencer nak kena jadi influencer dulu baju penyampai berita baru orang kenal. Pendapat saya soal kontroversi ni, pendapat saya penyampai berita harus elak. Memang kena elak. Dia nak kena image yang clean. Betul, image yang clean pertama. Yang kedua, eksklusif. Exclusivity tu yang menyebabkan dia adalah penyampai berita. Okey, last sekali mungkin boleh gariskan 3 benda kelainan news dekat TV9 berbanding dengan channel-channel lain. Kenapa dia orang 3. Mungkin penonton kita nak kena tengok ni berita TV9 apa yang bezanya dengan channel-channel lain. TV9 3 benda. Yang pertama, kami menawarkan pelbagai segmen lah. Antaranya turun padang, potret inspirasi, sukan tu adalah banyak ni, tapi cuma biasanya last kan? Tapi kami letak di tengah-tengah. Itu strategi kami. So last nampak sangat aku tak tengok berita. Last kami letakkan berita antarabangsa. Berita luar negara lah. Tapi kami meneliti benda itu disebabkan oleh rating sebenarnya. Kita tengok bila rating di sukan ni tinggi, jadi kami letakkan di tengah supaya menjaga dia punya nilai rating setiap saat tu. Itu pertama. Yang kedua, kami penyampai kami fresh. Kami muda-muda.
muda. Tapi kalau macam Ada yang senior-senior? sini tak ada, yang paling senior pun umur 30 lebih je. So senior-senior pergi stesen lain? Saya kurang pasti. Okey, yang ketiga, kami punya editorial TV9 ni lebih menjurus kepada hyperlocal lah, kira penduduk luar bandar, macam tu. Okey, akhir sekali mungkin nak bagi pesanan kepada penonton ini supaya sentiasa alert dengan berita semasa. Tontonlah news dekat TV9. Okey, baiklah. Anda di luar sana jangan lupa untuk terus menyokong kami di Buletin TV9 dan mendapatkan berita yang menarik dari dalam dan luar negara, pastinya di Buletin TV9. Baru ni dia ada karisma ataupun sosok untuk penyampai DJ radio juga ni. Boleh DJ radio ni. InsyaAllah saya cuba nanti. Tak ada cita-cita nak macam angan-angan nak jadi podcaster lepas ni? Ada podcaster tu ada, tapi saya belum jumpa lagi peluang yang. Kalau ada podcast nak buat apa? Mungkin ada niche you suka apa? Ni saya lebih kepada, saya ni boring sikit sebab saya lebih suka isu-isu semasa ni. Isu semasa pun semua sekarang ni viral Orang-orang muda sekarang dia lebih kepada menjurus sebenarnya selebriti dan sebagainya. Jadi saya nak kupas isu semasa, politik dan sebagainya lah. Saya suka benda yang viral dan trending. Orang tengok. Orang tengok. Okay, thank you so much Ahmad Bar. Semoga sukses di TV9 dan terus. Jadi sekarang jadi Renovate. Lepas ni jadi apa lagi? Mungkin dia buat stesen TV baru. Tiba. Okay, bye. Assalamualaikum.